Assalamualaikum Bang Lepat. Abang Lepat sihat bang uh, Saya pernah jumpa abang itu dekat Kepong waktu abang jual buku kat situ lah. Itulah. Ni bang, baru-baru ni saya nampak abang punya status berkenaan dengan Dr. Mazhar tu. Saya gelak seorang-seorang abang. Saya gelak seorang-seorang satu. Lepas tu saya respect lah dekat orang yang komen tu. Dia dah nampak mana satu betul, mana satu salah. So dia guna dia guna akal dia. Ni macam ni buat betul, orang kata guna akal untuk tengok kebenaran atau kesilapan. So dia betul-betul guna akal yang dia guna akal untuk menegakkan kebenaran. Respect, memang respect lah. Tengok lepas tu bahagian bawah-bawah tu pula masih ada orang nak hentam. Saya tak faham betul lah bang. Saya tak faham. Saya rasa orang-orang yang hentam abang ni pun saya tak tahu apa yang diorang nak dalam hidup diorang ni. Saya tak faham betul lah bang. Sedih bang, sedih. Padahal diorang tahu mana satu betul, mana satu salah. Diorang tahu bang. Cuma saya rasa macam diorang ni bak kata pepatah orang lama, apa pula orang nak kata nanti. Diorang rasa pendapat orang lain yang macam yang abang Lepat selalu kata, kalau kita ikut apa yang orang fikir kan. Lepas tu kan ada ayat dalam Al-Quran mengatakan kalau kita ikut pada yang ramai, akan mudah disesatkan. Lebih kurang gitulah bang. Saya lupa dia ayat dalam Al-Quran tu. Kalau kita ikut orang ramai, padahal takkan diorang tak sedar bang. Diorang datang sini seorang, diorang akan datang balik pun seorang. Kenapa orang sibuk nak fikir apa yang orang lain nak kata. Diorang rasa macam kalau kita ikut orang ramai tu, kebenaran tu tertegak. Saya jadi confused lah bang. Sedih bang saya tengok benda-benda ni semua bang. Saya sedih saya tengok benda ni jadi kat abang macam ni. Sedangkan saya jadi sedih diorang menegakkan bukan menegakkan, diorang mengiyakan kesalahan. Diorang tahu fitnah tu dosa besar, diorang tahu bang. Tapi kenapa ni juga diorang rasa dengan cara fitnah, kalau diorang rasa takkan diorang rasa dengan cara fitnah baru boleh kebenaran ni ditegakkan. Cakap mana boleh bang, fitnah tetap fitnah. Diorang cuma tengok pada satu side saja. Diorang tak nak bincang, duduk satu table ke. At least kalau sekarang ni pun sebab tengah PKP tak dapat nak jumpa ke apa, abang dah terang-terang tayang nombor telefon dekat setiap video abang tu. Diorang boleh WhatsApp tanya, kenapa berat sangat tangan tu nak mesej? Kenapa perlu dengan cara fitnah? Dengar pada satu pihak, diorang rasa dengan gelar doktor, diorang rasa dengan title doktor, PhD, ustaz, diorang rasa dengan title tu semua benda diorang cakap 100% betul. Cakap mana boleh bang. Saya dah jadi dengan orang-orang bertitle macam ni, saya jadi dah tak ada respect dah. Macam dulu saya tengok orang yang bertitle ni cakap wah hebat betul diorang ni apa semua. Lepas tu dah lama-lama saya fikir, saya cakap takkan sebab kau ada title apa semua kau boleh pijak orang. Saya jadi sedih bang. Tak faham betul lah bang. Itulah tak tahulah nak cakap macam mana bang. Dengan keadaan sekarang ni, dengan ya Allah, sedih je. Tak apalah bang, apa-apa pun saya, misal katalah bang, kalau saya ada buat tersalah kata ke apa, saya minta maaf zahir dan batin.
minta ampun kalau saya pernah dulu kata apa-apa kat bang. Minta ampun, minta maaf. Apa-apa pun jalan terus je bang. Mampui bi apa diorang nak kata. Mampui bi kat depa. Okey bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ni Muhammad? Benda dia macam ni bukan baru berlaku ya, dari sebelum zaman internet lagi aku duk kena 1997 masa kes hilang anak tu. Mereka ada satu karakter, tapi karakter ni lebih termasyur di mata yang ramai, lebih disetujui di mata yang ramai lah. Iaitu salah satu berjubah sorban, pandai bercakap Arab, lepas tu bercerita lah. Bagi aku mereka ni ada seorang yang ada akal yang baik untuk memorize. Contoh dia, mereka ni pandai collect segala cerita-cerita hadis, cerita-cerita apa, lepas tu mereka boleh bentangkan balik dan mencantikkan benda tu dengan bahasa Arab, dengan bahasa apa semua. Sedangkan Allah Ta'ala kata, aku mengetahui apa yang tersedik dalam hati manusia tu. Kalau orang Melayu, dalam hati dia, agama dia nak berkata apa-apa, takkan bahasa Arab atau bahasa Jerman. Orang Jerman bahasa Jerman lah, orang Arab bahasa Arab lah. Orang Melayu bila dia nak berkata mengenai kata-kata hati dia atau bisik-bisikkan hati dia, dia dengar dalam bahasa Melayu. So hari ni orang Arab je lah bahasa hati dia Allah Ta'ala tahu. Apa yang tersedik dalam hati dia Allah Ta'ala tahu dekat kaum yang boleh cakap Arab. Macam kita cakap apa pun dia tak tahu kot no? Mana nak tahu daripada kata begitu. Tapi Allah Ta'ala memandang hati. So genap apa yang awak, yang gaib ataupun yang nyata, yang belum awak cerita ataupun ianya sebagai rahsia, Allah Ta'ala tahu. Itu yang kita, kalau kita proses balik, kalau hangpa cakap Allah Ta'ala mana hati, macam mana hangpa proses ni? Bahasa hati aku bahasa ni. Yang dia kata pula, mereka yang buta mata hatinya, butalah di sana nanti. Surah Al-Isra ayat 72. Tak salah, surah 17 ayat 72. Jadi benda-benda ni tak kisahlah, aku bercakap je lah, sebab mereka nak terima tak terima hak mereka. Kalau kata mereka mengutuk, mereka menghina, it's clear lah. Dari sudut fiqah tak boleh buat macam tu. So ilmu apa yang bawa, itu je lah. Macam Dr. Mazhar, aku tak setuju dengan dia, sebab mana boleh hang berkata suatu benda yang hang sendiri tak mengaji, hang sendiri tak tahu. Dan mana boleh hang buat satu keputusan seseorang itu sesat tanpa disoal siasat dan tak ada dalam majlis perbincangan. This is bullshit. Hampir cerita kat agama mana sekalipun panggil satu orang Hindu yang fakum dalam agama Hindu dia, panggil orang Cina yang fakum dalam agama Cina dia, Buddha dia, panggil orang Kristian yang fakum dalam bahasa dalam keagamaan Kristian, tanya mereka, adil tak perbuatan Dr. Mazhar dengan ahli-ahli fatwa majlis agama, majlis mufti Kangar Perlis ni? Tak ada satu orang yang mempunyai akal waras yang baik dan juga sifat humanity yang sangat tinggi, kemanusiaan. Perbuatan mereka itu menyiksa batin orang, memfitnah orang, menghina orang. Agama apa yang mereka bawa? Itu saja. Baiklah, it's okay, aku tetap jalan yang ramai. Ada aja orang mati tepi jalan salam dengan aku. Terima kasih Malapat, terima kasih pasal membuka ilmu ni bagi saya terang lagi. Padahal yang benci pun ada ilmu ni dibebel-bebelkan. Mana bebel juga. Allah Ta'ala cakap dalam surah Al-Baqarah ayat 42, apa faham tak? Sedangkan aku tak pernah sekali membuka rahsia Allah. Tapi macam itulah Muhammad, mereka tak sedar. Lagi mereka duk hantar orang mai kat Facebook aku, duk tengok aku betul ke aku sesat video ni. Mereka duk hantar aku, orang mai kat video aku, pergi kat lepas official tu, tengok-tengok tak nampak pun macam mana yang apa kata. Dia akan jadi lagi ramai yang nampak. Jadi kalau orang tanya siapa yang hantam siapa dulu, mereka ni yang hantar lepas dulu tak pernah kacau mereka pun. Agama apa yang mengacau orang? Kaedah kepahaman apa yang Tuhan kata jangan mengintip kesalahan orang lain? Tapi tak apalah, aku pun tak kisah pun. Sudah-sudahan semua orang akan jawab sendiri. Baiklah, mereka ni
aku pun tak tahulah apa yang mereka faham. Kalau hang tengok surah An-Nahl ayat 37, hang hayati surah tu, ayat tu. Baik nah, baik. Assalamualaikum. Selamatlah, selamat. Ya, tentang ayat tadi yang awak sebut tu, tak salah lepas awak cuba sebut ayat yang Muhammad cuba sebut tadi adalah ayat yang ke surah 6 ayat ke 116 ayat itu. Dan ayat itu cantik. Kalau Muhammad boleh usul satu lagi kepada surah 17, surah Al-Isra ayat ke-14. Cuba tengok macam tu. Dan tentang mereka yang ramai-ramai tu yang cuba nak hentam juga, walau clear cut dan nampak kan, dia macam tu, dia ada tembok-tembok pada perasaan mereka, akal fikiran. Kalau dikaji balik, bila lepas dituduh mengajar ilmu tak payah solat, ramai ustaz main sebut, main hentam ya. Okey. Jadi lepas minta tolong tunjuk ustaz video mana yang lepas cakap, mereka tak mampu tunjuk video tu. Mereka tunjuk, ada cuba tunjuk kat lepas, tapi tak tepat, tak melekat. Sebab mereka tunjuk mana yang lepas pernah cakap, kalau aku pernah solat sekali dalam masjid, tiba-tiba tak khusyuk, aku berhenti, aku duduk, aku pegang tasbih tu, dan ada masanya aku menangis. So kalau tanya balik, tiada siapa yang bertanggungjawab kat atas amalan kamu, dan kamu juga tidak bertanggungjawab atas amalan orang lain. So di situ, waktu di dalam majlis soal jawab sama mufti dan 9 ahli fatwa sebelum PKP itu, aku ada satu orang dalam tu tanya, satu ahli majlis tu tanya aku, adakah keterangan pernah lepas buat yang lepas ni semayang tak khusyuk, lepas tu lepas berhenti duduk. Aku tengok muka dia mata ke mata, aku cakap, yes indeed, that's what I'm saying. Itu yang aku punya, ya betul, itu yang saya buat. Jadi aku nak tanya dia dari sudut hukum dan apa, kalau dia nak tanya tak boleh buat macam tu, aku akan hurailah. Habis kenapa surah Al-Baqarah ayat 45, sesungguhnya solat itu sangat berat. Dan surah Mu'minun 1 dan 2 tu kita tengok dia ada sabut apa tu, beruntunglah mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Di opposite beruntung rugilah. Dan dalam surah Taha dia kata, ingatilah hanya Allah dalam solat kamu. Solat tu nak mengingati Allah. Jadi yang fawalul lil musallin tu mereka tak mau, mereka kata itu celaka besar bagi mereka yang melalaikan waktu. Tak apa, kita proses tentang yang dalam semayang. Sah pada ada besar ada kecil, sah apa semua, ambil semayang apa semua, dah berdiri gitu. Persoalannya dalam semayang kita tu pula, bukan duduk dekat ambil semayang, bukan duduk dekat cepatnya kita berada di masjid, azan tak dah habis kita sampai dah. Bukan soal tu. Sebab dia ada sebut soal semayang ni, berdirilah dalam solat kamu dengan khusyuk dan tawaduk. So khusyuk dan tawaduk tu harus dipersoalkan keberadaan semayang tu. Apa yang ingat, apa yang bawa khusyuk tu, bila orang sebut la maujud. Jadi hari ni bila aku sedang dalam solat aku 1001 macam, yang duduk sebelah aku tak tahu, Tok Imam tak tahu apa yang berlaku pada rukun khawli, orang boleh dengar. Rukun fi'li orang boleh nampak. Bila mai rukun qalbi, takluk dia satu sifat yang itu ilmu. Ilmu artinya tahu. Aku tahulah apa yang ada dalam qalbi aku. Pasal takluk qalbi itu ilmu. Jadi rukun-rukun semayang ni, qawli fi'li qalbi ni, dia tak proses. Sedangkan dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 36, sebab takluk dia kita tahu rukun qawli fi'li qalbi. Qawli takluk dia samang, mendengar, lafaz dengar. Fi'li takluk dia basar, rukuk sujud tahiyat awal tahiyat akhir tu orang boleh nampak. Itu peri bentuk cara-cara semayang. Takluk dia basar, melihat cara-cara bentuk tu. Mendengar, takluk dia qawli. Tapi qalbi takluk dia ilmu, artinya tahu. So di sini aku tahu apa yang ada dalam hatiku. Yang sebelah saf aku ni tak tahu, Tok Imam depan aku pun tak tahu. So Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. So dia kata pula dalam surah Al-Isra
Ayat 36, janganlah kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan pengetahuan akan diambil kira, akan dipertanyakan. So hari ini tanggungjawab tu adalah tanggungjawabku. So bila aku berhenti duduk, what got to do with mufti, what got to do with ahli tertinggi Jabatan Agama Islam ataupun unit khas Bahagian Siasatan Tata Tertib Agama, aku mempersoalkan tentang tata tertib sembahyang aku tadi tak lengkap, hampa tak boleh jawab. Dan aku tak pernah pun kata dekat orang ramai, wahai orang yang ramai, bila kamu tak khusyuk, jangan teruskan solat. Aku tak pernah kata macam tu. Aku bercerita tentang keadaan solat aku yang aku bertanggungjawab ke atasnya. So, I'm clearly jujur dan ikhlas. Tuhan kata jangan kamu menghalang mereka, mungkin mereka ingin berjujur dengan Tuhan mereka. So hari ini bila aku nak berjujur, orang tanya, straightforward aku cakap, yes, I'm doing it. Tapi bukan mati dalam situ. Aku bertasbih dan aku menangis dalam jiwa aku. Ya Allah, tunjuklah aku solat da'imun, solat wasi'un, solat yang berkekalan ni, yang sambil berjalan kaki, sambil berkenderaan. Pasal ayat 23, ayat surah 2, ayat 238, dia ada menyebut, surah 2 Al-Baqarah 238, dia ada sebut, berdirilah dalam solat kamu dengan khusyuk dan tawaduk. Mai 239, jika kamu berada di dalam takut, maka boleh bersemayanglah, berkenderaan dah. Dan yang mana belum kamu ketahui yang telah diajar oleh Allah. So aku nak tahu apa dia. Macam mana aku boleh tak tahu yang telah diajar? So aku tak kenal yang dikatakan zatul solah tu apa, tubuh niat tu siapa. Aku tak kenal lagi diri yang sebenar, diri itu yang satu saat tak pernah melupa Tuhan. Jadi aku pergi mengaji. Bila aku pergi mengaji, aku dapat solatun daimun, solatun khusyun. Tapi benda ni tak boleh hurai pada orang yang tak mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Nak hurai pula dari sudut orang yang telah mengenal. Dia kena tahu pula siapa yang sebenar-benar solat, siapa yang berdaya berupaya. Bila dia kata hayaklah solat, kita jawablah kalau sini kita kena proses. Tapi nak proses, tengok tingkatan ilmu. Orang yang menolak nafi isbat, orang yang kata nonsense nafi isbat, kita tanya dia macam mana mensyariatkan la khaula wala. Dia nak jawab ke mana? Dan kita nak bersembang pula, kena tengoklah. Contoh dia macam ni. Ada satu mamat tu nama Syed apa tak tahu, boleh tengok yang aku post tu. Dia tanya Dr. Mazhar, selepas Dr. Mazhar buat keluar satu statement, kata ada satu orang ni nama ni telah buat keluar cakap-cakap yang apa semua, dia suruh dia akan ambil tindakan rasmi kat atas orang ni macam ni. Bermakna dia ada ayat muka, dia ada nak stand up for their right, dia ada dia punya maruah. Lepas tu mamat ni tadi kontak dia pula. Habis yang ustaz ni, yang ustaz orang buat, ustaz meloncat marah. Tapi yang ustaz guna gambar orang, foto untuk video ustaz ni, macam mana pula perasaan orang tu? Orang tu tak reti nak marah ke? Nampak? Masa dia kena, dia tahu fikir benda ni tak bagus buat, orang buat kat dia macam ni, dia tahu pasal dia kena. Tapi masa dia buat kat orang, dia tak fikir lah bagus tak bagus, apa orang tu rasa, adik-beradik dia tu macam mana, kawan-kawan keliling dia perhati. Dr. Mazhar sebelah gambar lepas ni, macam mana hang buat? So Muhammad, aku pun up gambar yang Dr. Mazhar guna gambar aku. Dan ada pula budak lain masuk. Ini dia cuma ambil kesempatan, dia nak memburukkan Dr. Mazhar. Hang nampak tak? Padahal yang sebenarnya, bila aku minta dia buktikan, bila aku kata tak payah solat, dia tak boleh buktikan. Lepas tu dia share video apa tau, video Azhar Idrus, Ustaz Azhar Idrus. Tak baik, tak khusyuk pun kena solat juga. Itu kata-kata dia untuk orang yang nak tahu khusyuk tak khusyuk ni kena solat juga kah, atau nak kena proses lain lagi. Tapi dia bagi jawapan tu, itu dia punya kepribadian dan persetujuan dia dengan kaedah itu. Tapi dalam Quran kata lagu lain. Berdirilah kamu di dalam solat kamu dengan khusyuk. Itu pendapat aku. Dan Quran juga kata kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan orang lain, dan orang lain tak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. So kalau dia punya pendapat lagu tu, Azhar Idrus, it's alright, fine, go with it. Nobody gonna protest it, nobody bother it. Kat aku,
Dia tak kata aku lagu tu, dia kata kat aku lagu tu, aku nak suruh dia ajak aku lah. Mari kita buka kitab kerukunan macam ni. Dan kita berdasarkan Quran tentang solat ni. Tapi dia cakap pada yang ramai itu hak dia. Dan aku bercakap juga dikalakan dalam YouTube aku tak khusyuk, aku berhenti. Sebab surah Al-Isra yang sebut macam tu. So berarti solat fa'ilun tu aku tak mampu buat. Dan tak ada ustaz lagi yang boleh mengajak dengan mengatakan ya tak ya juga. Aku dah jumpa ramai ustaz kata buat sudahlah di sana esok, terima tak terima di sana. Tapi bila proses perkataan terima tak terima di sana rujuk pada surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. So where do you hide your mind when come to this surah dan ayat? Where do you hiding? Hang sembunyikan otak hang dekat sini kat mana? Sembunyi ya? Takkan tak fikir. Mereka merasakan mereka telah melakukan sebaik-baik amalan, padahal mereka telah mendustai ayat-ayatku dan pertemuan denganku. Maka segala amal ibadat mereka akan gugur di akhirat kelak tiada pertimbangan. So macam mana hampa kata terima tak terima di sana okey? Makna you tak peduli ayat dia lah. Dia dah bagi tahu dah. So aku tak mau. Aku bukan buat main-main dengan Allah Ta'ala. Bab agama boleh kona kot mana pun, sebab dia ada macam-macam. Tapi bab Allah Ta'ala dia satu. Dia wahuwa ma'akum ainama kuntum wassami'ul basir. Dia juga alim. Hampa ni macam mana? Hampa nak kona dia kot lagu mana? Dia bijak sana. Dia kata, kamu tahu apa yang berlaku kat kamu? Aku tahu. Bila mai orang kata Allah Ta'ala memandang hati. Nampak tak? Kita kupas tani sikit lagi Muhammad. Muhammad tengok tani Muhammad tengok Dia pun kata nak kena belajar bahasa Arab. Nak itu ini, tu ustaz yang kering tu, yang muka lebih kurang aku tu, kering, yang kering tu yang cakap suka buat suara tinggi tu. Kan, bila aku tengok dia, aku nak rembat dia ni, aku geram tengok dia pasal dia kata aku macam-macam. Dia ada sebut apa tu? Lepas tu bercakap tapi tak ada ujah. Nak tanya dia, aku bercakap ni bab lagu yang Hanuk cakap ke? Surah dan hadis dan ayat Quran ke? Taklah kalau aku jumpa dia nak tanya, pelang weh, aku cakap bab apa? Bab mengenal Allah ni very simple. Hang nak buat, hang dahsyat kan? Orang mengaji masa hang duduk sekolah rendah ikut. Tanya dia, masa tahun 82 dia umur berapa tahun? So, bila kita jumpa guru makrifah, guru makrifah ni bercerita tentang mengenal diri, mengenal Allah. Nak ujah apa? Bila takluk mengenal Allah itu tak buruk, tak bersuara. Sebab Allah itu berserta di mana saja kamu berada. Dia mendengar, dia mendengar, melihat dan dia mengetahui. So nak pendengarkan apa kat dia? Dia dah dengar, tahu dah segala yang tersedik di dalam sudut hati hang sebelum hang nak lafaz, sebelum yang gaib, sebelum hang menyatakan pun dia tahu, yang hang tak merahsiakan pun dia tahu, yang nyata pun dia tahu. So di sini apa yang hang nak cakap dengan Allah Ta'ala? Bila hang nak bercakap, dia berjarak. Dan bila hang nak berkata apa-apa, kena ada wujudan. Tapi dalam pengajian ilmu mengenal Allah, selain belum rumah pun tak ada wujud kita. Dia ada peringkat-peringkat rahsia lagi. Iaitu rahsia yang memasuk ke dalam tak boleh cerita kat siapa pun. Bila guru talqin tu bukan dia talqin rahsia Allah. Dia memperkenalkan rahsia Allah tu berlaku kat hang. Dan hang tak boleh share. Dia mentalqin rahsia ilmu mengenal Allah. Masih lagi dikeranakan oleh satu kerana guru mencerita dan hang faham. Dikeranakan guru hang faham. Guru membongkar rahsia ilmu bukan rahsia Allah. Hang pun rasa hang ada ilmu. Dikeranakan oleh satu kerana masih lagi maujud, masih lagi ubudiyah. Tapi bila rububiyah itu sendiri, dia berlaku kepada kamu dan merahsia bagi kamu. Itu dia di sebarang ada beberapa rahsia yang diharamkan walau sama ahli. So dia pun tak faham persepsi tu. Ustaz-ustaz ni terang-teranglah mengaji dengan Yahudi, balik menentang ilmu mengenal Allah. Awak nak buat solatun fa'ilun, awak berkemampuan dari sudut rukum dan hukumnya, dari sudut ilmu dan tertibnya, tak ada masalah, go ahead lah. Siapa kata halang pula? Tak ada. Yang tak mampu macam aku ni, tinggal dua perkara. Aku nak sondoi buat juga, ataupun aku nak berjujur dengan Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala mengetahui. So aku buatlah jalan aku. Yang apa nak bising siapa? Tuhan kata janganlah kamu menghalang mereka. Barangkali mereka mungkin mereka ingin berjujur dengan Tuhan mereka. So
Kenapa ustaz-ustaz duk buat gila ni? Kalau baca surah An-Nahl ayat 37, surah ke-16 ayat ke-37, terang-terang dia suruh kita relax. Surah Yunus ayat 99 dan 100, terang-terang dia suruh kita relax. So mereka ni penyakit hati. Tahu tak? Bila suruh cari mana satu video lepas kata tak payah solat, tak ada. Lepas tu bila kita terang-terang tunjuk, Dr. Mazhar melompat bila orang kata kat dia nak ambil tindakan apa, lepas tu aku tunjuk pula dengan komen yang mamat tu, macam mana Dr. Mazhar boleh pakai gambar orang untuk video Dr. Mazhar. Orang tu tak tahu marah kan sakit, aku bubuh gambar tu kat video yang dia guna gambar aku. Dah pula ada orang komen, alah ini dia ambil isu ni, kesempatan ni dia nak memburukkan Dr. Mazhar. Allah Akbar. Segala yang berandaian, menyangka-nyangka, menuduh macam-macam, tak berdak bukti dan tak boleh dibuktikan, hampa tak pertikai benda tu. Tapi benda yang nyata, dia menghentam orang, pakai gambar orang dan menuduh guru batiniah atau makrifatullah macam-macam, tak apa. Nampak Mat? So puak-puak jenis ni Mat, berlambak Mat berlambak. Kita tak payah layan lah puak benda ni Mat. Sebab dia dah sebut dalam surah 6 tadi ayat 116, dan dia sebut juga yang kita tengok tadi surah Al-Isra ayat 14. It's okay Muhammad, jalan teruslah Muhammad, jalan terus. Selamatlah Muhammad, selamatlah. Pat busy kerja ini. Ya Allah, Abang Pat, bila tadi abang bagi tahu pasal yang surah-surah yang abang cakap tu, menggigil saya tengok bang. Allahu Akbar. Itulah bang, saya kadang-kadang tengok orang-orang macam ni, saya gelak seorang-seorang abang cakap. Diorang lagi yang orang sibuk nak entam apa ni semua, diorang ni diorang nak apa sebenarnya? Sebab kalau nak kata pada asas lah bang, okey, kita semua tahu yang Islam agama yang bak kata, saya tak tahu ayat dia macam mana, tapi simple dia, Islam ni agama yang Allah terima. Okey, tapi bila nak kenal dia, nak kenal Allah Ta'ala, jadi apa, orang kata tak boleh atau tak masuk akal, ataupun ajaran tu tak ada katanya jadi sesat lah apalah. Cakap, kalau kita nak masuk rumah orang, kita kena kenal owner dia dulu. Sama juga macam Islam, kita macam orang yang nak masuk Islam ke, ataupun orang yang sebelum dia nak sebut kalimah syahadah tu, okey, takkan dia boleh cakap kosong. Kalau dia cakap kosong, lebih kurang samalah kita dengan burung kakak tu kan. Tu yang saya jadi tengok orang. Saya bukan nak kata saya betul lah bang, tapi saya pun banyak silap saya sendiri. Saya pun nak perbaiki diri saya sendiri kan. Tapi itulah, bila saya tengok orang menghentam, bagi diorang punya perspektif tentang kebenaran tu, saya jadi tergelak bang. Saya cakap, kebenaran jenis apa yang kau bawa ni? Apa kalau diorang kata diorang nak tuduh orang sesat, macam yang dalam Al-Quran dah tertulis, kau tidak bertanggungjawab atas orang lain, dan orang lain tu tak bertanggungjawab atas kau. Satu, itu poin yang paling besar. Benda tu paling senang nak faham, tak perlu nak tafsir. Memang benda tu senang faham. Kedua pula, macam dalam ada satu surah tu yang mengatakan, Muhammad, kau tak perlu bersedih. Kalau aku nak ramai orang beriman, aku boleh je buat. Tapi macam mana sorry bang, saya lupa ayat tu, tapi memang ada ayat tu dalam Al-Quran. Lepas tu dan yang terakhir sekali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua orang tahu yang kita datang dari Allah, kita akan balik pun pada dia. Kenapa orang tak boleh nak fikir pasal benda ni? Takkan dia orang tak terdetik nak fikir? Takkan dia orang cuma cakap kosong? Macam umpama, okey, nampak tulisan tu, okey, baca dah buat tak tahu. Dia orang rasa ayat tu sebenarnya ayat kosong ke ayat yang berisi, yang ada maksud sebaliknya. Itu yang saya tak faham tu. Lagi satu, yang
pasal apa, pasal ustaz-ustaz ni apa semua. Dia orang ceramah ni kadang-kadang bang, saya jadi dah malas nak dengar benda ni. Padahal sebab apa, kita dari sekolah dulu kita dah belajar benda-benda ni semua, kita dah belajar. Macam dia orang nak sampaikan sekarang ni tak jadi masalah pun. Bagi saya, dia orang ceritakan balik tu untuk kita refresh balik ilmu yang kita belajar dulu kat sekolah, tak ada masalah. Tapi sampai nak mengaibkan orang, sampai nak jatuhkan orang, macam tadi abang cakap tu, buat kat orang boleh, sampai kat dia jadi gatal punggung pula. Itu yang saya tak faham tu. Cuma itulah, saya tengok dalam yang Ustaz Mazhar punya, saya buka Ustaz Mazhar punya video itu. Tak boleh lah bang, hati telinga saya jadi panas dengar suara dia, sebab dia cakap macam tu. Sebab yalah, keadilan mana ada, keadilan tu ada bang. Keadilan tu ada. Ni masalah apa yang dia buat ni semua tak ada lah bang. Dia macam ambil gambar abang ni semua nak macam, dia ni macam nak populariti tau bang. Lepas tu yang saya paling tak setuju, yang pasal pangkat lah apa semua. Tak bermaksud kau berpangkat kau boleh rendah-rendahkan orang. Lepas tu Islam macam apa cakap lah, Islam ni sangat mudah. Islam sangat mudah, nak kenal Allah pun mudah. Tengok je sekeliling ni, dalam ayat Al-Quran mengatakan yang timur dan barat kepunyaan Allah, ke mana saja kau menghadap, di situ wajah Allah. Itu semua kita boleh nampak, semua Allah dah buka setiap hari. Kita buka je mata, kita dah nampak dah dia punya, kita Allah dah tunjuk dah bukti-bukti yang untuk kita kenal dia, semua Allah dah tunjuk. Setiap kali kita buka mata, sampai kita nak tutup mata waktu nak tidur malam tu, benda-benda tu dah terang. Cuma Allah macam dalam lagu-lagu yang saya dengar, lagu yang Nasir pun semua, dia terang tapi dia sembunyi. Lebih kurang gitu. Kira kita buka mata, kita dah nampak cahaya dia. Semua benda ni, ya Allah, saya bila saya fikir, ya Allah ni betul-betul hebat lah. Betul-betul hebat. Allah Maha hebat. Allahu Akbar. Tak faham bang, saya jadi sedih sebab orang tak menegakkan keadilan bang. Itu je point dia sebenarnya bang. Saya ikutkan saya jujur saya cakap bang, bukan saya kata saya nak backup siapa-siapa. Ni sebab keadilan tau bang, ni sebab keadilan. Saya jadi sedih. Benda ni memang jauh tersimpang abang. Memang jauh tersimpang. Kalau Islam macam ni lah yang diorang ajar, diorang nak kita faham, saya keluar bang dari Islam yang macam mana diorang fikir bang. Saya keluar, saya tak nak bang, ini salah bang. Saya keluar daripada Islam yang macam mana diorang ajar kita ni. Sampai nak menghukum orang, apa lagi. Padahal kalau hukum tu kerja Allah Ta'ala. Lepas tu kalau dalam Al-Quran pun Allah dah kata kau tak bertanggungjawab atas mereka dan mereka tidak bertanggungjawab atas kamu. So kita dah boleh relax dah sebenarnya dengan ayat tu. Lepas tu ada pula orang hentam saya pun kena hentam orang. Dia orang kata saya tunjuk kat dia orang pasal surah tu lah. Saya cakap Allah kata dah terang-terang Allah tulis dalam Al-Quran, kau tak bertanggungjawab atas aku dan aku tak bertanggungjawab atas kau. Dia orang hentam saya, dia orang kata ikut hadis sekian. Baru saya explain kat dia orang balik. Habis kalau kau dah tegur orang tak nak layan, belah lah, apa lagi nak buat? Tak payah hukum. Bukan kerja kita nak hukum orang, dah lah. Itu yang saya jadi sedih bang, bila orang hentam benda yang dia orang tak kaji, dia orang hentam dulu. Kan dia orang tak rasa malu ke bila yang benda yang dia orang hentam tu dia orang salah? Dia orang tak rasa malu ke? Bukan nak kata saya betul bang, ni ayat Allah Ta'ala bang. Saya betul-betul sedih bang. Saya tak faham betul lah diorang ni. Jadi sekarang ni pun saya dah berhati-hati lah bila nak bercakap dengan orang apa semua kan. Kalau buat agama ke apa, saya kalau dah bab yang dah start macam bagi saya malas nak dengar, saya angkat kaki. Dah malas nak layan lah.
Tahu abang. Dia orang tak faham sebenarnya, dia orang tak faham yang kita datang seorang, kita pun akan balik seorang. Dia orang nak bawa agama yang pada yang ramai tu. Tak boleh menyelamatkan dia orang waktu akhir-akhir nanti. Dia orang tak tahu benda ni semua bang. Dia orang ingat kalau kita ikut pada yang ramai, macam ada seorang yang komen abang punya post tu. Saya ada tengok dia orang cakap, lepas ikutlah apa yang orang faham, kan? Ikutlah apa orang faham, ikut apa yang orang ramai faham. Saya baca dia cakap, kenapa pula kau nak lepas ikut orang ramai? Dia buat tu untuk diri dia, bukan untuk korang. Saya fikir macam tu dalam hati. Cakap, kenapa korang sibuk? Korang balik seorang, takkan korang nak balik dengan yang ramai? Korang takkan boleh balik dengan ramai, kau akan balik seorang. Melainkan kalau nak usung ke kubur tu lain cerita lah. Itu lain cerita. Maksud abang faham lah kan maksud saya kan. Itulah abang, saya pun tak tahulah bang. Benda betul lah bang, saya setuju lah dengan abang cakap, apa, jalan terus lah abang, bila kat mereka. Kalau dia orang tak nak faham, kalau dia orang tak nak faham, sampai bila-bila lah dia orang tak nak faham bang. Allahu Akbar. Tak faham tu lah dia bang. Kerja kita satu je bang. Sebab dalam Quran Allah bagi tahu nasihat lah. Kerja kau nasihat je. Tak boleh angkat kaki. Tak payahlah sampai nak maki hamun apa semua kan. Tak ada pun satu pun ayat dalam hadis ke dalam Al-Quran mengatakan kau kena berkejam dengan orang untuk menegakkan kebenaran. Tak ada lah bang. Tak ada sampai macam tu. Allahu Akbar. Tak apalah bang, apa pun betul lah bang cakap, jalan terus je lah. Saya doakan yang terbaik untuk bang. Sama-sama Sama-sama lah kita doakan yang baik untuk mereka orang ni. Kita tak boleh nak buat apa, kita berdoa je lah bang. Tak boleh nak buat apa lah. Allahu Akbar. Okey lah bang, saya nanti insyaAllah kalau ada masa kan kita jumpa lagi lah bang. Saya nak lepak dengan abang satu table. Allah. Okey lah bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam ni lah Muhammad. Aku pun kadang senyum gelak je Muhammad dengan pok-pok ni. Faham tak? Pasal mereka ni balik pada tanah Arab, mereka ada sijil, mereka ada PhD dan mereka boleh ke depan. Faham? Dengan tu mereka comfortable dengan ilmu yang mereka ada tu. Padahal apa yang mereka cakap tu tak kena mengenal Allah. Bila cakap mbak keluar 4 hadis ni, apa ada kena mengenal diri aku? Aku nak mengenal diri aku, nak mengenal Allah, nak kenal diri aku. Bukan nak kenal cerita-cerita sejarah apa. Their point is very weak. So macam mana kita nak go on? Lalas dia hukum je lah pada penzahiran itu ini. Tapi tak apa. Dia dah sebut dah. Kalau kita akan tengok balik, dia dah sebut dalam surah 17 ayat 72 tu, clear dah sebut. Tapi tak apalah. Mereka bercakap hal mereka perihal ilmu pengetahuan mereka. It's okay, go ahead, tak ada masalah. Ada je orang yang nak mengaji ilmu fiqh semata-mata dan tak khusyuk dan tawaduk dan tak mengenal Tuhan. Allah tu baru nama, mereka tak peduli. Mereka jalan terus, tak apa, it's okay. Kita pun tak pernah kata apa mereka. Tapi bila mereka berhenti dan mengganggu orang lain pula, padahal dalam Quran dia tulis lagu lain. Cuba tengok tu surah An-Nal, surah ke-16 ayat 37. Cuba halusi benda tu. Baik, selamatlah. Kok mana pun tak apa, kita senyum ya. Dia pun duk tikam kok belakang aku, ustaz ni. Macam mana? Betul tak? Tu kata kalau agama lain tengok apa yang mereka buat pun, padri-padri atau mang-mang ataupun Buddhis ni, mereka akan golek kepala tengok. Agama mereka tak suruh buat kat orang macam tu. Padahal kita boleh cakap kat padri dengan mang, dengan kat gereja ke, kat kuil ke, kat tokong ke, kat buat Buddha ke, kita boleh cakap sebenarnya mereka ni, kami sini tak tahu dia bagi ikut apa. Sebab Buddha never Buddhist, Jesus never Christian. So Muhammadian. So mereka ni apa dia tak tahu. Kami tak tahu. Wahabi ke apakah, kami tak tahu mereka ni macam mana. Sebab kalau ikut Quran, dalam Quran kami surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala pesan seperti mana para wali-wali Allah, para nabi-nabi lain pesan juga, dan Buddha pun pesan juga, Jesus pun pesan juga. Okey, baik, selamat. Itulah saja. Baik.
Kita tak ada heran lah ni bang. Kita jalan terus ya. NPKD